الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah kita bacakan sedikit tafsir surah Al-Ikhlas ataupun Qul huwallahu ahad. Kita baca sedikit, kita ambil sedikit sebanyak manfaat. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Surah Al-Ikhlas dalam urutan Al-Quran adalah surah yang ketiga sebelum penamat, ataupun surah yang ketiga sebelum penamat. Dan apabila dinamakan tiga qul, jadi qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, dan juga qul huwallahu ahad. Kalau dinamakan muawwidhatain, kan, dua surah buat perlindungan adalah Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Kalau dijadikan tiga, maka ditambah dengan Qul huwallahu ahad. Surah ini Al-Ikhlas ada banyak kelebihannya. Salah satunya disebut di dalam hadis, man qara'a surata Qul huwallahu ahad faka'annama qara'a thulutsal Quran. Dalam hadis yang banyak riwayatnya, antaranya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan sebagainya, sesiapa yang membacakan surah Qul huwallahu ahad sama seperti dia membaca 1/3 Al-Quran. Maksudnya nilai surah ini disebutkan oleh Nabi sama macam 1/3 Al-Quran. Jadi 3 kali baca surat Al-Ikhlas sama macam membaca Al-Quran. Dan dalam hadis juga disebutkan, apabila Nabi SAW satu ketika Nabi masuk ke masjid, Nabi lihat seorang lelaki berdoa. Dalam doa dia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ya Allah, as'aluka ya ahad, ya samad, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya dia baca doa, dia sebut semua nama Allah dan juga sifat Allah dalam surah Al-Ikhlas. Allah ya ahad, ya Allah ya ahad, ya samad, ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bila Nabi dengar doa dia, Nabi kata, ghufira laka, ghufira laka, ghufira laka. Diampunkan dosa kamu, diampunkan dosa kamu, diampunkan dosa kamu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Maksudnya antara doa yang baik adalah dengan menyebut nama-nama Allah yang disebut di dalam surah Al-Ikhlas. Dan juga diriwayatkan dalam hadis seorang lelaki, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Tirmizi, Al-Hakim juga sebutkan dan dia sahihkan hadis ni, di mana seorang lelaki setiap kali dia salat, setiap rakaat dia akan baca Qul huwallahu ahad dalam setiap rakaat salat dia. Kalau kita kadang-kadang kita buat juga, tapi kita buat sebab mungkin kita tak hafal banyak surah, ataupun kita nak salat cepat, kita baca Qul huwallahu ahad sebab dia pendek. Tapi lelaki ini dia baca Qul huwallahu ahad setiap rakaat, setiap salat. Orang tanya kepada Nabi SAW, boleh ke tak boleh? Lalu Nabi pergi tanya kepada orang ni, sebab apa dia baca Qul huwallahu ahad sahaja? Pasal apa tak baca surah lain? Kata lelaki ini, ya Rasulullah, inni uhibbuha. Wahai Rasulullah, aku buat macam ni sebab aku suka surah ni. Dia suka dengan Qul huwallahu ahad.
kesukaan dia kepada qul huwallahu ahad buat dia baca surah ni setiap rakaat. Lalu Nabi SAW bersabda, hubbaka iyyaha yudkhilukal jannah. Cinta engkau kepada surah ini membuatkan engkau masuk syurga. Subhanallah. Kerana cintakan qul huwallahu ahad, orang masuk syurga. Besarnya nilai surah ni lah. Dan nanti kita akan cerita tentang nama-nama surah Al-Ikhlas ni. Dan setiap nama itu dia membawa satu maksud yang besar. Surah Al-Ikhlas ni ada berbelas-belas nama dia. Sekejap kita cerita. Ulama berbeza pandangan. Sebab apa surah ni turun? Sebahagian ulama berpandangan bahawa surah ni turun kerana orang musyrikin datang tanya kepada Nabi SAW, siapa Tuhan kamu? Yang kamu sembah ni siapa? Apabila kamu tak mau sembah asnam, tokong, kamu tak mau sembah berhala, jadi siapa Tuhan kamu? Allah turunkan qul huwallahu ahad. Dalam sebahagian riwayat. Dan juga riwayat lain disebutkan Yahudi datang tanya Nabi SAW. Dalam riwayat lain disebutkan Nasrani daripada Najran datang kepada Nabi SAW. Mereka tanya juga sama. Siapa Tuhan kau? Bagi tahu tentang Tuhan kau wahai Muhammad. Tuhan kau ni dibuat daripada apa? Lalu Allah turunkan Nabi sebut inna rabbi laisa min syai' li'annahu khaliqul asya'. Tuhan aku ni bukan daripada benda-benda apa pun. Sebab dia yang menciptakan segalanya. Allah turunkan qul huwallahu ahad. Tuhan aku adalah satu-satunya Tuhan. Bila turun ayat ni dalam sebahagian riwayat, sebenarnya riwayat ni dhaif, tapi kita cerita ajalah. Jadi bila Allah turunkan qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Tuhan yang satu. Orang Najran, Nasrani ni, mereka tanya Nabi SAW, kalau Tuhan kau satu, engkau pun satu. Jadi sama engkau macam Tuhan. Maka Allah turunkan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Dia mendengar dan juga dia melihat. Jadi nak bagi tahu kata, ya betul aku satu. Betul Allah adalah Tuhan yang esa, tapi tak sama macam makhluk. Orang Nasrani Najran ni tanya Nabi SAW, bagi tahu apa lagi sifat Tuhan ni. Lalu Allah turunkan Allahus Samad. Samad ni tempat bergantung, ataupun samad ni berdiri sendiri tanpa pergantungan. Nanti kita cerita bila tafsir ayat ni. Mereka kata, tambah lagi, apa lagi sifat Allah? Lalu Nabi ceritakan, lam yalid, Allah tidak melahirkan sebagaimana Maryam melahirkan. Sebahagian daripada Nasrani, mereka sembah Allah, Isa dan juga Maryam. Sebahagian daripada Nasrani, mereka sembah Allah, Isa dan juga Jibril. Jadi bila turun ayat ni, lam yalid, Allah tidak melahirkan sebagaimana Maryam melahirkan. Membantah pandangan mereka. Walam yulad, Allah tidak dilahirkan sebagaimana Isa dilahirkan. Jadi Maryam dan Isa bukan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan juga Allah tidak sama dengan mana-mana makhluknya. Ala kulli hal, riwayat-riwayat ini adalah sebahagiannya riwayat yang daif. Imam Jarir At-Tabari sebutkan riwayat ni dalam tafsir dia. Tentu kita kena bila belajar tafsir ni tentu kena ingat satu benda. Kitab tafsir yang paling besar adalah kitab tafsir At-Tabari. Dia paling besar dan dia paling awal. Mungkin ada orang tulis sebelum At-Tabari. At-Tabari ni dia meninggal dunia tak silap saya 320, hampir lebih kurang itulah tarikh dia meninggal dunia. Jadi betul ke? Hujung 200 ataupun awal 300 lah tarikh At-Tabari meninggal dunia. Jadi kitab tafsir yang awal-awal yang sampai kepada kita, yang paling awal adalah At-Tabari. Ada orang tulis riwayat-riwayat tafsir Ibnu Abbas dan sebagainya, tapi periwayatan dia dhaif lah. Cuma tafsir yang sahih yang sampai kepada kita adalah tafsir At-Tabari. At-Tabari bila menulis tafsir, dia masuk semua riwayat. Yang sahih ada, yang dhaif pun ada. At-Tabari ni sifat dia lah. Ketika dia menulis sejarah, Tarikhul Umam wal Muluk, dia juga buat benda yang sama. Dia masuk semua riwayat. Yang sahih, yang dhaif. Ketika dia menulis tafsir, sama juga. At-Tabari masuk semua riwayat yang ada. Jadi sebab itu,
kebanyakan ahli ilmu mereka tak baca At-Tabari. Sebab membaca At-Tabari dia kena ada kemahiran nak bezakan riwayat yang sahih dan juga daif. Sebab itu para ulama mereka banyak membaca tafsir-tafsir lain. Mereka baca Al-Baydawi, mereka baca Ibnu Kathir, mereka baca selain daripada itu. Sebab ya, kalau yang terbaru ni mereka baca Suyuti, Asy-Syaukani dan sebagainya. Sebab tafsir-tafsir hujung ni dia nakalkan maklumat yang penting yang diperlukan sahaja. Tapi At-Tabari dia sebut semua benda. Jadi riwayat-riwayat yang daif dalam tafsir susah nak cari dalam kitab-kitab lain kadang-kadang. Tapi dalam riwayat At-Tabari disebutkan kesemuanya. Baik, itu berkaitan dengan kelebihan surah Al-Ikhlas. Nama surah Al-Ikhlas, Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi sebut dalam kitab dia. Surah Al-Ikhlas ni dia ada banyak nama. Antara nama surah Al-Ikhlas, Al-Ikhlas dinamakan suratul Tafrid, menyatukan. Tafrid, menyatukan ataupun mengesahkan, menjadikan Allah tak sama macam makhluk. Nama orang kan, kalau kita bagi nama Farid, maksud dia yang unik. Dia tak sama macam orang lain. Kalau perempuan, Faridah, dia unik. Jadi surah ini dinamakan surah At-Tafrid, iaitu surah ini menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Surah ini juga dinamakan suratul Tauhid. Tauhid, menyatukan Allah ataupun mengesahkan Allah. Sebab apa? Sebab surah ini adalah asas tauhid. Sebab itu Nabi SAW, Nabi sebut surah ini adalah 1/3 Al-Quran. Maksudnya semua berkaitan dengan tauhid, menyembah Allah, ada dalam surah ni. Kita hidup di dunia ni, kalau cerita bab hukum hakam, 3 lah yang kita kena jaga. Satu namanya ilmu tauhid. Ilmu berkaitan dengan menyembah Allah. Yang kedua berkaitan dengan ilmu lepas daripada tauhid, ilmu fiqh. Urutan perjalanan hidup kita. Hukum hakam berkaitan dengan perbuatan kita. Dan yang ketiga, ilmu akhlak. Akhlak, tingkah laku. Kadang-kadang tingkah laku ni tak ada kena-mengena dengan perbuatan kita. Cerita tentang sifat sabar dan sebagainya, dia tak ada kena-mengena dengan perbuatan. Belum tentu perbuatan lagi, tapi sifat, tingkah laku. Jadi kalau kita anggap tanggungjawab dalam agama ni ada 3. Satu tauhid, kedua fiqh, ketiga akhlak, maka suratul Ikhlas mewakili 1/3 agama. Maksudnya semua yang berkaitan dengan tauhid ada dalam surah ni. Dia dinamakan suratul Tauhid. Kita pergi dalam mana-mana ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Allah, asasnya ada dalam surah ni. Bila kita baca ayat tentang larangan melakukan syirik, kan? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Dia sama dengan Allahus Samad. Allah tempat kamu bergantung harap. Bila kita baca ayat tentang siapa menciptakan langit dan bumi, maka la yaqulunna Allah, mereka akan kata Allah, dia sama macam Allahu Ahad. Allah satu-satunya Tuhan. Bila kita baca tentang ilmu Allah, Allah mengetahui semua benda, dia sama macam As-Samad, tempat bergantung harap. Bila kita baca berkaitan dengan sifat-sifat Allah, dia sama dengan lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Bila kita baca tentang Allah menafikan Allah ada anak, musyrikin kata anak Allah, malaikat ni anak perempuan Allah. Sebab tu Allah hentam mereka. Dalam Allah sebut dalam Al-Quran, adakah kamu ada anak lelaki lalu kamu sandarkan anak perempuan kepada Allah? Yahudi kata Uzair ibn Allah, Uzair anak Allah. Nasrani kata Isa adalah anak Allah. Kita baca dalam surah ni, kita jumpa lam yalid walam yulad. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi nak cerita kata surah ini dia merangkumi semua bab tauhid. Tak kira lah uluhiyah ke, rububiyah ke, al-asma' was sifat ke, sifat 20 ke, apa ke, asasnya semua dalam surah ni. Jadi surah ini dinamakan suratul Tauhid. Surah ini juga dinamakan surah Al-Ikhlas. Ini nama yang famous Al-Ikhlas.
Bismillah. Tuan-tuan, khalas ni Arab, kalau kita duduk dengan orang Arab kan, dia suka kata khalas. Khalas tu sempurna. Khalas tu selamat, habis. Khalas itu suci. Banyak maksud khalas. Jadi surah ini dinamakan Al-Ikhlas sebab orang yang membaca surah ini dan beriman dengan surah ni, confirm dia mukhlisan fi dinillah. Dia betul-betul ikhlas dalam agama Allah. Maksudnya tauhid dia confirm suci. Kalau dia betul-betul baca surah ni, dia beriman dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, confirm tauhid dia bersih. Tak ada orang yang mensyirikkan Allah. Tak ada orang yang melakukan memberi hak Allah kepada orang lain dalam keadaan dia betul-betul yakin dengan surah ni. Jadi surah ini dinamakan Al-Ikhlas. Tidak ada yang membaca dan beriman dengan surah ini melainkan mereka mukhlis. Mereka ikhlas kerana Allah. Surah ini juga dinamakan Al-Ikhlas kerana siapa yang baca surah ini dan beriman dengan surah ini, khalas minan nar, dia selamat dari neraka. Tuan-tuan, besarnya nilai surah ni. Surah ni adalah penghalang daripada neraka. Sebab itu nama lain bagi surah ini dia dinamakan An-Najah, selamat. Macam mana cara nak selamat daripada disentuh neraka? Baca surah ni, fahami surah ni, beriktikad dengan apa yang Allah sebut dalam surah ni, selamat dari neraka. Dinamakan juga surah Al-Mani'ah. Al-Mani'ah, penyelamat yang menghalang. Surah ini menghalang orang masuk neraka. Tuan-tuan tengok tiga nama ni, Al-Ikhlas, An-Najah dan juga Al-Mani'ah. Al-Ikhlas menyelamatkan orang menyelesaikan orang daripada neraka. An-Najah menyelamatkan orang daripada neraka. Dan juga Al-Mani'ah menghalang orang daripada masuk neraka. Semua ni berdasarkan hadis Nabi SAW, yang mana Nabi kata, siapa yang man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang kata la ilaha illallah dengan ikhlas, dia masuk syurga. Itu surah ini. Jadi ini surah yang menyelamatkan orang daripada akhirat. Kalau orang tanya kita kan, apa cara nak selamat daripada neraka? Kita kata baca surah ni, amalkan surah ni, yakin dengan surah ni. Kalau orang tanya kita, apa benda yang boleh menghalang aku daripada disentuh neraka? Kita kata hang kena baca surah ni, hang kena faham surah ni, hang kena yakin dengan surah ni. Apa benda yang boleh menyelamatkan dia daripada azab Allah? Jawapan dia sama juga. Jadi surah Al-Ikhlas ataupun Al-Mani'ah ataupun An-Najah. Surah ini juga dinamakan Al-Wilayah. Wilayah ni wali. Kenapa dia dinamakan wali? Sebab siapa yang membaca surah ini dan beriman dengan surah ini, mereka menjadi wali Allah. Wali ni pendamping. Jadi bila orang beriman dengan surah ini, dia berdampingan dengan Allah. Bukan jasad kita ni berdampingan dengan Allah, tapi dia dekat dengan Allah. Al-Walayah. Dia menjadi wali Allah. Jadi syarat menjadi wali Allah adalah dia mesti amal surah ni. Tuan-tuan, bab wali ni kita kena berhati-hati sikit. Ramai orang bagi tahu dia tu wali, dia ni wali, orang tu wali, orang ni wali. Wali yang paling penting, akidah dia mesti bersih. Itu syarat utama nak jadi wali Allah. Akidah kalau kotor, dia tak boleh jadi wali Allah. Tak boleh jadi pendamping Allah. Akidah dia kalau tungging terbalik, dia mengajar orang untuk mengagungkan dia, dia tak boleh jadi wali. Sebab itu para sahabat berhati-hati. Kalau dia mengajar orang untuk mengagungkan makhluk, dia tak boleh jadi wali. Tak boleh. Sebab itu kita lihat dalam beberapa nas, sikap para sahabat ni mereka berhati-hati. Nabi pun berhati-hati. Bukan kata sahabat, Nabi pun berhati-hati. Nabi doa, minta, ya Allah, janganlah jadikan kubur aku ni jadi masjid. Nabi doa, jangan jadikan kubur aku ni aid, tempat orang berkumpul. Nabi kutuk, Nabi kata, la'anallahu al-yahuda wan nasara takhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah laknat Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nabi sendiri, Nabi kata, jangan kamu puji aku macam orang puji Isa. Tuan-tuan, ini tahap paling tinggi. Orang paling mulia, Nabi.
Wali, dia mesti jaga hak Allah. Dia tak mengajar orang untuk mengagungkan selain Allah. Apatah lagi sahabat. Sahabat cinta tak Nabi? Sahabat cinta. Tapi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, selepas kewafatan Nabi SAW, kan kita baca dalam tasyahud akhir kan, Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Kesejahteraan ke atas engkau wahai Nabi, rahmat Allah dan juga barakah. Abdullah bin Mas'ud, setelah Nabi SAW wafat, dia tukar. Dia tukar apa? Dia kata Assalamu ala Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesejahteraan ke atas Nabi dan rahmat Allah dan juga barakat. Dalam hadis Muslim disebutkan dia tukar. Sebab apa dia tukar? Sebab dia takut benda-benda syirik ni berlaku. Dia kata ketika Nabi hidup, kita kata Assalamu alaika, kesejahteraan ke atas engkau. Tapi setelah Nabi wafat, kita tak panggil engkau lagi sebab engkau tidak lagi bersama dengan kita. Engkau berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ruh engkau di sisi Allah, lalu kami kata Assalamu ala Nabi. Tapi tuan-tuan, kalau tengok dalam hadis, sahabat lain tak tukar lah. Ini Abdullah bin Mas'ud. Jadi kita kata wallahu a'lam, yang paling kuat dalam bab ni kita ucap macam Nabi ajar juga lah. Assalamu alayka ayuhan Nabi. Sebab apa? Sebab yang tu yang Nabi ajar dan yang tu yang dibaca oleh ramai sahabat. Tapi nak cerita kata sikap Abdullah bin Mas'ud ni. Macam tu juga kita sebut sebelum ni, Umar Al-Khattab bila dia nak cium Hajarul Aswad, dia kata kau ni batu tak ada manfaat, tak ada mudarat. Maka para sahabat ni mereka tidak ajar mengagungkan orang. Jadi nama kata wali, akidah dia mesti bersih. Kalau dia mengajar orang mengagungkan dia, dia ada masalah dalam akidah dia. Kalau orang nak agungkan juga tak boleh buat apa. Berapa banyak kubur para nabi kan yang orang agungkan, nabi-nabi tak minta. Nabi Isa tak minta orang sembah dia. Sebab tu Nabi Isa dia akan jawab kepada Allah, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, engkau tahu apa dalam jiwa aku tak tahu apa yang ada di sisi engkau. Dia tak minta orang sembah dia. Saya pergi kubur Nabi Daud dekat Oman. Dia buat panjang kubur Nabi Daud. Nabi Ayub. Kubur Nabi Ayub dekat Oman. Orang-orang datang doa tak apa. Sebahagian orang mereka pergi letak duit dekat situ. Pergi sapu-sapu kubur tu, ambil barakah dan sebagainya. Barakah ni tak paling kali kita boleh cerita detail dia lah. Tapi para Nabi tidak minta supaya mereka diagungkan. Nabi Muhammad juga tak minta diagungkan. Kenapa orang tanam Nabi dalam rumah Nabi? Bukan sebab nak mulia, nak kata Nabi ni hebat kena letak tempat khas tak sama dengan orang ramai. Bukan sebab tu. Sebab Nabi sebut para Nabi ditanam di mana mereka mati. Dekat mana mereka wafat, tanam kat situ. Sebab tu orang tanam dalam rumah Nabi. Kita jangan buat benda sama. Dia ni hebat sikit, kita tanam dia tempat special, tak sama dengan orang lain. Dekat kubur dia ni kita buat masjid. Kita gantung gambar kat situ, kita buat tinggi sikit, kita letak bunga-bunga apa semua. Ini bercanggah dengan sunnah. Para sahabat, kubur mereka sama je dekat Baqi'. Sama, di Madinah, kubur mereka sama. Rumah Nabi muat untuk 3 orang, masuk Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, cukup. Tak ada orang pergi pecah rumah Nabi, tambah lagi sebelah tu letak Uthman, letak Aisyah, tak ada siapa. Tuan-tuan, ini walayah. Menjadi wali itu syaratnya akidah mesti mau bersih. Jadi surah ini dinamakan surah Al-Walayah. Buat benda-benda pelik ni bukan syarat orang menjadi wali. Kalau boleh buat benda ganjil itu bukan syarat orang jadi wali. Wali boleh, kadang-kadang Allah bagi kat dia karamah. Tapi orang-orang yang sesat, Allah bagi juga dekat dia. Untuk membantu dia, membiarkan dia terus di dalam kesesatan dia. Dia bukan syarat. Orang kadang-kadang orang suka cerita. Tuan-tuan, sebab ni saya nak cerita sikit bab wali ni. Tuan-tuan tengok ulama-ulama fiqh dan ulama hadis. Ulama hadis Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, dan selain daripada mereka Abu Hatim, Abu Zur'ah, Ali bin Madini dan sebagainya. Dan juga tengok ulama fiqh, Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, Al-Auza'i, Sufyan dan sebagainya. Tuan-tuan tengok mereka ni. Rahimahumullah. Allah merahmati mereka semua.
Apa cerita tentang mereka? Orang tak cerita tentang orang tak banyak cerita tentang kehebatan mereka dalam sudut benda-benda gaib. Orang tak cerita. Tak banyak. Murid-murid mereka juga tidak menakalkan banyak benda tentang benda-benda yang pelik jadi kat mereka. Tak ada. Tapi yang diceritakan tentang mereka adalah keunggulan mereka dalam ilmu. Keunggulan mereka dalam ibadah. Yang tu yang buatkan ada beri kesan pada orang lain. Bila kita cerita kehebatan mereka dalam ilmu, kita ambil manfaat daripada ilmu mereka. Bila kita cerita kehebatan mereka dalam ibadah, apa jadi? Kita mengikut jejak langkah mereka dalam ibadah. Orang cerita tentang Imam Syafi'i, malam sampai pagi dia baca buku. Itu yang orang cerita. Orang cerita tentang ibadah Sufyan bin Uyainah. Orang cerita tentang perjalanan Al-Bukhari mencari hadis. Orang cerita tentang ketekunan orang mempelajari hadis dan fiqh. Orang cerita tentang kehebatan Abu Hanifah dalam fikir dia. Tuan-tuan, ini ulama hadis dan ulama fiqh. Tapi kita kalau datang, ini cara wali Allah. Kita kalau datang, benda pertama kita cerita, Tok Syekh ni bagus ni, dia boleh jalan atas air. Oh, Tok Syekh ni hebat ni, dia boleh lompat atas api. Oh, Tok Syekh ni memang bagus ni, dia boleh tahu apa jadi kat sana. Tok Syekh ni dia cukup hebat, dia boleh tahu bila dia nak mati. Tuan-tuan, ini semua bukan keutamaan. Oh, Tok Syekh ni hebat, dia baca qasidah orang boleh menangis. Dah, dia bukan benda macam tu. Tak apalah, sebahagian orang dia ada kelebihan nak baca qasidah pun suka hati dia. Tapi keutamaan adalah pada ilmu dan juga amal. Itulah cara untuk mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah ini dinamakan Suratul Walayah. Saya tak boleh banyak-banyak, Ikam marah. Kuliah panjang, Ikam suka marah. Jadi kita bagi ringkas-ringkas je lah. Baik, selepas itu, surah ini juga dinamakan Suratul Nisbah. Menisbahkan kepada Allah. Menisbahkan apa yang layak kepada Allah. Semuanya ada di dalam surah ini. Surah ini dinamakan Suratul Ma'rifah. Pengetahuan. Tak ada orang boleh capai ma'rifatullah melainkan dia mesti faham surah ni. Itu syarat ma'rifatullah. Tentu ikut sebahagian madhab sufi. Mereka kata manusia ni dia ada peringkat dia. Dia mula dengan syariat. Syariat dia punya amalan macam orang biasa, dia buat amalan. Lepas tu bila dia atas sikit, dia akan pergi kepada tarekat. Tarekat ni dia ada suluk khas. Amalan yang orang lain tak buat, tapi dia pun ada suluk khas. Dia ada zikir khas, dia ada trend khas, dia ada cara pergerakan dia dan sebagainya. Orang biasa zikir la ilaha illallah. Depa ni bila naik makam sikit, dia tak payah la ilaha illallah dah. Dia ha hu ya. Dia kena kalih ke kanan, ramai-ramai kalih ke kanan. Lepas tu bila ke tengah, ramai-ramai ke tengah. Kalih ke kiri, ramai-ramai ke kiri. Dia ada cara dia sendiri. Mereka panggil tariqah. Style dia sendiri. Bila kita tanya dia macam mana dapat benda ni, mereka kata Nabi ajak. Kita kata macam mana Nabi ajak tapi kami tak tahu, hang boleh tahu. Dia kata ilmu ni Nabi tak ajak kat semua orang. Nabi ajak kat certain orang yang Nabi pilih ya. Lepas tu kita kata macam mana benda ni tak ada dalam kitab hadis. Benda ni semua rahsia. Dalam kitab hadis tak ada. Hanya orang yang dipilih yang mereka tahu benda ni. Dia sampai satu kepala ke satu kepala ke satu kepala. Orang lain tak tahu. Ni rahsia, ibadat khas yang Nabi ajar orang tertentu. Jadi mereka kata, ini zikir Sayyidina Ali punya. Ini selawat Abu Hurairah. Ini cara-cara Ahlul Bait. Ini apa yang mereka buat. Kita tanya, habis tu macam mana tahu betul ke tak betul? Dalam kitab kami tak ada. Memang tak ada dalam kitab hangpa. Tapi kami tahu. Tok guru kami bagi tahu. Bila dia main tarekat. Tarekat ni dia ada trend sendiri. Tuan-tuan, ini benda yang kita semua kena faham. Apa sahaja cara yang semua orang tak tahu, ilmu tu sebahagian orang tertentu je tahu, kita kata yang tu bukan sunnah. Yang tu tak boleh jadi sunnah. Sebab itu Ibn Hajar Al-Asqalani sebut dalam Fathul Bari, bila dia bahaskan bab mimpi jumpa Nabi, dia kata betul mimpi jumpa Nabi ada. Tetapi mengambil syariat dalam mimpi, yang tu tak ada. Ilmu ini dikongsi untuk semua. Nabi tak tinggalkan ilmu khas kepada orang tertentu yang dia tu seorang yang patut tahu. Tak ada macam tu. Tak ada amalan khas. Yang ada kadang-kadang Nabi cerita benda-benda yang Nabi tak mau kongsi. Nabi cerita kepada Huzaifah senarai nama munafik. Huzaifah tahu. Jadi orang tanya dia, Omar tanya dia, wahai Huzaifah, aku termasuk salah seorang tak?
Huzaifah kata, hang tak termasuk. Sahabat punya berhati-hati ni. Umar tanya, ada tak di kalangan pembantu aku ni munafik? Huzaifah kata ada. Yang penting, itu rahsia Nabi. Tapi bab-bab ibadat tak ada bab khas. Jadi segala macam tarekat ni semua, dia kena berhati-hati. Pada mereka itu peringkat kedua. Bila orang up sikit, dia pergi kepada tarekat. Dia tak buat macam biasa. Lepas isyak dalam masjid, dia zikir biasa je. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, selesai. Balik ke tempat dia, ditutup lampu apa semua, gelap-gelap, baru dia mula. Dia mula buat amalan-amalan yang orang lain tak tahu. Lepas siap amalan, dia main satu tahap. Ni di kalangan sufi famous benda ni. Dia tanya sama sendiri ya. Hampa nampak tak siapa yang main tu? Hampa nampak tak Tok Syekh main tadi? Itu yang bawah, yang hebat sikit. Hampa nampak tadi Nabi main. Tuan-tuan, ni bukan cerita tipu, ramai orang percaya. Tu tak syak yang main tu Nabi ya. Ini yang ramai-ramai ni tak nampak pun. Dia pun kata, nampak. Ini macam kes nujung pak dalang lah, tak nampak alamat pendek umur. Jadi yang lain-lain pun nampak dia main. Mungkinlah Tok Syekh dia nampak, orang lain tak nampak. Tapi nampak juga lah. Nampak. Siapa yang main tu? Itulah Tok Syekh kita. Ini peringkat yang kedua. Kita tak marah sangat. Nak tasawuf lah. Tapi ikut sunnah. Tasawuf dengan ibadat yang Nabi ajar, zikir yang Nabi ajar, cukup lah. Baik, pada mereka, bila dia up sikit, dia main peringkat ketiga, dia panggil hakikat. Hakikat ni up sikit daripada tarikat. Hakikat ni dia memahami hakikat sebenar. Tak ramai orang boleh sampai tahap ni pada mereka. Dia kena ikut tarikat dia kena ikut suluk dia, amalan dia kena betul, baru dia boleh naik taraf. Mereka ni pada dia ada ilmu khas. Ilmu khas dia apa? Dia dapat ilmu straight daripada Allah. Dia tak perlu dah hadis, dia tak perlu dah apa. Straight ilmu dia dari Allah. Dapat mimpi dan sebagainya. Lepas tu dia ada macam-macam hizib dia. Hizib orang tu, hizib orang ni. Kadang-kadang mereka tak perlu hadis pun. Macam mana hang buat zikir ni? Tok guru aku mimpi jumpa Nabi abang kat dia. Direct buat macam ni. Atas sikit pada mereka, dia panggil ma'rifah. Ma'rifat pada mereka ni kira sebahagian mereka kata dia bersatu dengan Tuhan. Wahdatul wujud sebahagian daripada mereka. Sebahagian pada mereka tak percaya dengan wahdatul wujud. Tapi dia sampai ke tahap dia macam ilmu laduni. Dia tak perlu syariat dah. Dia macam Khidir dengan Musa. Khidir tak payah ikut Musa. Pada dia, mereka pun mereka dah berlepas diri daripada orang biasa dah. Ma'rifat, pengetahuan sebenar. Jadi pada dia, la ilaha illallah, bukan lagi tak ada Tuhan selain Allah. Pada dia, la ilaha illallah tu tak ada apa selain daripada Allah. Semuanya Allah. Tuan-tuan, balik kepada sunnah Nabi. Ma'rifah adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ma'rifatullah. Jadi surah ini dinamakan suratul ma'rifah kerana dengan surah ini orang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal sifat Allah. Apa kalau orang tanya kita apa peringkat akidah paling tinggi? Peringkat akidah paling tinggi kita kata al-ihsan. Apa maksud al-ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Wa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan maksudnya engkau sembah Allah macam engkau melihat Allah. Artinya dalam hidup kita semua kita buat seolah-olah kita berdepan dengan Allah. Wa illam takun tarah, kalau engkau tak mampu fa innahu yarak. Engkau buat semua benda dalam keadaan engkau merasakan bahawa muraqabatullah, Allah sentiasa melihat engkau. Itu paling tinggi dah. Orang yang dalam hidup dia boleh rasa sentiasa Allah mengikut gerak-geri dia. Allah tahu apa dia buat. Ketika dia solat, dia rasakan yang solat aku ni Allah melihat aku solat. Itu ihsan. Tuan-tuan, kita subhanallah, ini Allah tahu semua benda. Allah Tuhan. Allah tahu setiap daun yang jatuh dari pokok ni, Allah tahu. Tak ada benda yang Allah tak tahu. Ilmu Allah ni ilmu yang azali. Tak ada permulaan. Bila tak ada permulaan, ilmu Allah ni lengkap. Tak boleh nak tambah dah. Allah tahu semua benda. Dan ilmu Allah tak kurang langsung. Allah tahu setiap dalam jiwa setiap orang. Saya bila saya pergi umrah, saya bila duduk dalam Masjidil Haram, saya rajin tengok orang. Jadi bila tengok orang, kita jumpa orang macam-macam bangsa, macam-macam rupa. Sebahagian daripada orang kita tengok mereka ni, mereka sungguh-sungguh ibadah. Angkat tangan, mereka doa. Sebahagian daripada mereka menangis. Sebahagian orang bila menghadap Kaabah, dia menangis betul-betul, dia berdoa.
Sebahagian orang kalau tu malam kita pergi, mereka solat tahajud, mereka betul-betul di hadapan Kaabah, mereka tadah tangan doa kepada Allah. Sebahagian orang macam-macam mereka buat. Kita tu akan nampak orang pergi ke air Zam-Zam, orang bila nak minum mereka berhenti, mereka baca doa mereka dan mereka minum. Dalam keadaan bila kita tengok seorang tu, dia ni duk doa menangis, kita tengok keliling berjuta orang buat benda-benda lain. Bila kita tengok seorang dia pegang air Zam-Zam, dia baca doa, dia nak minum, kita tengok keliling berjuta orang buat benda lain. Beribu orang tawaf dalam satu-satu masa, yang mana bacaan mereka berbeza. Orang ni minta benda tu, orang ni minta benda ni, orang ni baca Al-Quran, orang ni baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada pula satu geng Malaysia dengan Indonesia. Imam kat depan Rabbana, ramai-ramai belakang Rabbana atina fid dunya. Macam-macam jenis. Ada pula geng yang tekong dia baca doa, ramai-ramai amin. Subhanallah, Allah tahu hati dan jantung setiap seorang, dan Allah nilai doa mereka, Allah makbulkan doa mereka. Jutaan orang satu masa. Jadi ma'rifatullah adalah kita yakin bahawa Allah dengar doa kita, Allah tahu apa kita buat, Allah melihat kita. Itu ihsan. Jadi surah ini namanya suratul ma'rifah kerana surah ini mewajibkan orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Surah ini juga dinamakan surah Al-Muqashqashah. Sebut pun susah. Muqashqashah. Muqashqashah maksudnya ubat lah. Surah ini ubat bagi penyakit jiwa. Muqashqashah. Tuan-tuan, kita tak payah baca ayat, saya ingat tak sempat nak baca ayat, kita baca mukadimah surah cukup lah. Hari tu kita dapat agak dua perkataan, hari ni tak dapat langsung nampak kaya. Kita cerita mukadimah surah Ikhlas juga. Baik, dia dinamakan muqashqashah ataupun penyembuh. Manusia ni kadang-kadang dalam jiwa dia ada penyakit nifaq. Dia kadang-kadang dia bukan munafik, tapi dia nifaq, sikit penyakit nifaq. Nifaq maksud dia yang dia zahirkan berbeza dengan yang dia sembunyikan. Kadang-kadang orang tu tak munafik pun, dia solat 5 waktu. Tapi apabila orang nampak dia solat, dia baca bagus sikit daripada dia solat seorang-seorang. Kadang-kadang orang ni lepas solat, dia tak ada doa pun, dia mangkit jalan ya. Tapi bila dia solat ramai-ramai, dia pun jadi baca lebih sikit lah. Dia sedikit penyakit tunjuk ke orang. Khilaf, yudhir khilaf ma yubtin. Dia menzahirkan apa yang tak ada dalam jiwa dia. Penyakit nifaq sedikit. Ada orang dia ada penyakit syirik yang kita tak nampak, sikit-sikit kadang-kadang kan. Syirik ni ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik kecil ni syirik yang kadang-kadang kita tak tahu. Riak berlaku dan sebagainya. Ini semua penyakit syirk wan nifaq. Jadi surah ini muqashqashah. Artinya dia, saya tak tahu, qashqashah ni mungkin macam buka, macam dia ubat lah, menghilangkan daripada kita nifaq dan juga menghilangkan daripada syirik. Jadi dengan surah ini, orang yang baca surah ini, dia yakin surah ni, dia terhindar daripada penyakit nifaq dan juga syirik. Surah ini juga dinamakan surah As-Samad. As-Samd. Samd maksudnya, samad ni ada dua maksud. Satu maksudnya kita bergantung harap kepada Allah. Itu samad lah. Jadi Allahus Samad, boleh maksud dia dua. Satu, kita bergantung harap kepada Allah. Yang kedua, samad juga bermaksud Allah tidak memerlukan kepada selain Allah. Allah ini maha kaya. Allah tidak bergantung kepada sesuatu pun. Surah ini dinamakan Suratul Samd. Surah tentang kebesaran Allah. Surah yang menceritakan tentang Allah ini zat yang tidak perlu kepada selainnya. Allah ini zat yang dia satu-satunya zat yang tak ada daripadanya, la yatajazza. Dia tak beranak, dia tidak diperanakkan, dia tak perlukan bantuan, dia tak perlu, orang tak boleh bagi manfaat kepada dia, tak boleh bagi mudarat kepada dia. Itu Allah Samd, Tuhan yang berdiri dengan zatnya sendiri. Kalau sifat 20 mereka kata qiyamuhu bi nafsih, berdiri dengan sendirinya. Jadi surah ini adalah suratul Samd, menceritakan tentang Allah zat yang tidak memerlukan kepada selainnya. Surah ini juga orang namakan dia surah Al-Mahdar. Al-Mahdar ni kehadiran. Kerana para ulama menyebutkan apabila membaca surah ini, para malaikat hadir untuk mendengar bacaannya.
Saya tak tahu, saya tak pasti dalam hadis, tapi ini disebutkan oleh Ar-Razi. Dia dinamakan juga Al-Munfirah, surah yang melarikan. Kerana para ulama menyebutkan membaca surah ini menyebabkan syaitan lari. Dan kalau kita tanya orang-orang yang buat perubatan Islam, mereka akui lah, antara surah yang mereka baca untuk menjauhkan daripada gangguan syaitan dan sebagainya adalah Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu berkaitan dengan sedikit nama-nama surah Al-Ikhlas. Baik, seterusnya kelebihan suratul Ikhlas. Tadi kita sebut satu kelebihan Al-Ikhlas, iaitu dia menyamai thuluthul Quran, 1/3 daripada Al-Quran. Sebab kalau kita baca kandungan Al-Quran ini, satu menceritakan tentang Allah. Jadi semua yang berkaitan dengan menceritakan tentang Allah ada dalam surah ni. Satu lagi yang berkaitan dengan menceritakan tentang makhluk ataupun menceritakan tentang ibadah. Benda-benda itu ada di ayat-ayat yang lain. Dan ayat Al-Quran juga menceritakan tentang benda-benda lain. Cerita tentang kisah, tentang sirah, tentang benda-benda gaib yang lain dan sebagainya. Ada ayat Al-Quran. Tapi apabila cakap tentang ma'rifatu dhatillah, mengenal Allah, asasnya ada dalam surah ni. Jadi thuluthul Quran. Dan disebutkan juga Qul ya ayyuhal kafirun, dia merangkumi 1/4 Al-Quran. Jadi para ulama bahas sebab apa dia 1/4 Al-Quran. Sebahagian mereka kata perintah ni semua ada 4 benda. Satu, amalan jiwa kita. Jiwa kita, jantung hati kita, amalan hati kita. Yang kedua, benda-benda yang mesti dijauhi oleh hati kita. Yang ketiga, amalan fizikal kita. Dan yang keempat, benda-benda yang mesti kita jauhi, perbuatan. Jadi asalnya dalam apa ni, hidup kita, 2 amalan yang kita kena jaga. Satu amalan hati, yang kedua amalan jawarih, tubuh badan kita. Jadi jiwa kita, ada benda yang kita mesti beriman, ada benda yang kita mesti berlepas diri. Jadi ini diwakili oleh Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun. Suratul Ikhlas menceritakan tentang benda yang wajib kita yakini. Suratul Kafirun menceritakan tentang benda yang mesti kita bantah. Kita membantah Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah. La a'budu ma ta'budun. Aku takkan sembah apa yang kamu sembah. Menafikan Tuhan lain. Jadi itu dalam Al-Kafirun. Bila mai suratul Ikhlas, dia berkaitan dengan isbat apa yang mesti kita yakin tentang Allah. Jadi 2 surah ini adalah surah yang berkaitan dengan amalan hati. Jadi bila kita gabung 2 surah, Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, lengkap amalan jiwa kita. Kita baca Al-Kafirun, kita tahu benda-benda yang kita kena tinggal. Kita baca Al-Ikhlas, kita tahu benda-benda yang kita kena yakin. Jadi la ilaha illallah ada dalam Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. La ilah, tidak ada Tuhan. Kita baca dalam Al-Kafirun, kita lihat macam mana Nabi menafikan Tuhan-Tuhan lain. Quraisy datang kat Nabi SAW. Quraisy kata, last kali tak mau buat apa dah. Suruh hang tinggal agama pun hang tak mau. Kami tawarkan 3 benda pun hang tak mau. Kami tawarkan perempuan kalau hang nak perempuan. Kami tawarkan kepada engkau harta kalau engkau nak harta. Kami tawarkan kepada engkau tabib kalau engkau rasa engkau gila. 3 Nabi tolak. Perempuan pun tak mau, tabib pun tak mau, harta pun tak mau. Lalas Quraisy mati akal. Quraisy kata, kita buat deal. Nak suruh hang tinggal agama hang, memang tak mau tinggal lah, ni kita buat deal. Apa deal? 1 tahun kita sembah Tuhan aku, 1 tahun lagi kita sembah hang punya Tuhan. Adil. Nabi tak terima. La a'budu ma ta'budun. Aku tak mau sembah apa kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Hampa pun tak sembah apa aku sembah. Jadi itu la ilah, tidak ada Tuhan dalam suratul Kafirun. Illallah, melainkan Allah. Bila mengisbatkan Allah, yang ni ada dalam surah Al-Ikhlas. Allah satu-satunya Tuhan, tempat bergantung harap, tidak lahir dan tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, dan juga tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Baik, seterusnya. Kaitan surah ini dengan apa? Qul ya ayyuhal kafirun ni.
Surah Al-Ikhlas ni menceritakan tentang ataupun surah Al-Kafirun menceritakan tentang apa yang bara'ah, benda yang kita mesti berlepas diri daripadanya. Al-Ikhlas menceritakan tentang benda yang mesti kita beriman dengannya. Apa jiwa kita mesti percaya ada dalam surah Al-Ikhlas. Okey, satu lagi selain daripada surah Al-Ikhlas ni. Itu kaitan antara Al-Ikhlas dengan Al-Kafirun. Ada juga kaitan antara Al-Ikhlas dengan Al-Kautsar. Al-Kautsar kan kita baca inna a'tayna kal kautsar. Kami berikan kepada kamu seperti Al-Kautsar. Seperti telaga Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Sembahlah Tuhan kamu dan juga sembelihlah binatang korban. Sebahagian ulama kata sembahlah Tuhan kamu dan letakkanlah tangan kamu di dada kamu ketika salat. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya musuh-musuh engkau mereka lah abtar. Abtar ni mandul lah, tak ada anak. Jadi ataupun abtar ni artinya anak-anak dia perempuan, tak ada anak lelaki yang mewarisi dia. Jadi Al-Ikhlas ada kaitan dengan Al-Kautsar. Orang bila Nabi mula dakwah, orang kutuk Nabi dan orang kutuk Allah. Asalnya mereka tak kutuk peribadi Nabi, tapi bila Nabi mula dakwah, mereka mula kutuk peribadi Nabi. Mereka kata apa Nabi Muhammad ni, anak lelaki dia semua kejap je mati, lahir mati, anak perempuan dia yang dia ada. Mereka kutuk Nabi. Mereka juga kutuk Allah. Kami tak mau sembah Allah satu-satunya Tuhan. Mereka kata malaikat-malaikat ni semua anak perempuan Allah. Musyrikin kata. Jumpa Yahudi pula, Yahudi kata Uzair anak Allah. Yahudi pula mereka kata Allah ni lemah. Yadullah maghlulah. Tangan Allah diikat. Yahudi kata Allah kedekut. Kristian pula kata Al-Masih wallah, Isa tu Allah ataupun anak Allah. Jadi mereka kutuk Nabi dan kutuk Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala datangkan dua surah, Al-Ikhlas dengan Al-Kautsar. Beza dia apa? Beza dia, Al-Ikhlas mula dengan qul. Al-Kautsar dia tak ada qul. Tuan-tuan, kalau orang tengok, kalau kita betul-betul tengok surah ni, dia ada satu hikmah yang besar. Kenapa dalam Al-Ikhlas mula dengan qul, dalam Al-Kautsar tak ada qul? Inna a'tayna kal kautsar. Depa kutuk Nabi, depa kata Nabi ni kena penyakit mandul ataupun Nabi tak ada anak lelaki. Mereka kutuk Nabi. Bila mereka kutuk Nabi, Allah turunkan inna a'tayna kal kautsar. Kami beri kepada kamu seperti Al-Kautsar. Mereka juga kutuk Allah. Allah jawab qul huwallahu ahad. Jadi antara hikmahnya, seolah-olah suratul Kautsar Allah menjawab bagi pihak Nabi. Nak cerita kata ini kamu kutuk Muhammad, jawapan dia straight datang daripada Allah. Allah jawab terus mereka. Tapi suratul Ikhlas, mereka kutuk Allah, nak bagi tahu kata Nabi menjawab bagi pihak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mula dengan qul. Katakan wahai Muhammad. Subhanallah, ini hikmah. Sebab tu dalam tafsir Al-Quran ada beberapa benda kita baca kita faham. Ada beberapa benda Allah bagi kepada hambanya yang Allah pilih, hikmah-hikmah ni. Jadi itu antara hikmah yang disebut oleh Ar-Razi. Maksudnya apabila Nabi dikritik, apabila Nabi dihentam, Allah terus menjawab mempertahankan Nabi. Apabila Allah dihentam oleh Quraisy, maka Allah jadikan bentuk perkataan ataupun sirah itu nampak macam Nabi mempertahankan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, jadi surah ini adalah surah yang besar, salah satu surah yang banyak manfaat dia kepada orang Islam. So, kita nak baca ayat ke tak payah baca? Berapa minit dah? Kita baca sikit lah. Ataupun kita baca sekali imbas je lah, kita tak payah tafsir ayat lah. Baik, dalam surah ini Allah sebut qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah satu-satunya Tuhan. Ahad. Baik, perkataan ahad, Allahu ahad. Ahad ini, sebahagian orang kata ahad maksudnya sama macam wahid. Wahid satu, ahad juga satu, sebahagian orang kata. Tapi pandangan yang lebih kuat, ahad dengan wahid tak sama. Kalau kita kata wahid, maksud dia kurang kuat seperti ahad. Kan? Sebab itu kalau sebahagian ulama kata ahad ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala.
Bila kita kata ahad, maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kita nisbahkan ahad tu sebagai mudhaf ataupun sandar ahad tu kepada sesuatu. Kalau kita kata ahadul isnain, salah satu di antara dua, yang tu bukan Allah lah. Salah satu di antara dua. Ahadut tullab, salah satu di antara pelajar. Jadi salah seorang daripada pelajar. Tapi bila kita kata ahad, semata-mata perkataan ahad dia merujuk kepada Allah semata-mata. Jadi wahid satu. Tapi ahad maksud dia kuat kerana dia merujuk kepada Allah. Sebahagian ulama kata wahid, perkataan wahid satu ni masuk dalam ahad. Tapi ahad ni dia tak masuk dalam wahid. Ahad ni nilainya, kalau kita ahad ni satu kan maksud dia lebih besar daripada wahid. Sebab itu wahid ni dia ada banyak maksud. Kalau Arab katakan fulan la yuqawimuhu wahidun, lelaki ni tak boleh dikalahkan oleh wahid, seorang. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita kata macam itulah, fulan la yuqawimuhu wahid, dia tak boleh dikalahkan oleh seorang. Maksud dia boleh jadi kalau dua orang buat dia boleh kalah. Dua orang kalau hentam dia kalah. Seorang hentam dia tak kalah. Tapi kalau kita kata fulan la yuqawimuhu ahad, dia ni tak boleh dikalahkan oleh ahad. Ahad ni maksudnya seorang pun tak boleh kalahkan dia. Jadi perkataan ahad itu nilainya lebih besar. La yatajazza, tidak berpecah, tak boleh kurang. Jadi sebab itu dinamakan huwallahu ahad. Allah adalah satu-satunya Tuhan. Dia bukan Tuhan yang satu, ataupun satu-satunya Tuhan. Satu itulah Tuhan. Senang cerita bahasa Melayu, kita terjemah jadi Tuhan yang Esa. Kadang-kadang kita baca Tuhan yang Esa, maksud Esa kita tak tahu. Bila orang kata Allah ni Tuhan yang satu, kita marah. Kita kata tak boleh kata Tuhan yang satu, kena kata Tuhan yang Esa. Tak apalah nak kata, tapi kena faham maksud dia. Jadi bila kita kata ahad, maksudnya nama itu hanya untuk Allah. Ahad dia membawa maksud yang lebih besar daripada wahid. Dan ahad juga digunakan sebagai sirah nafi. Dalam gaya bahasa Arab menyebutkan ahad sebagai nafi. Biasa kita katakan ra'aitu rajulan wahidan. Aku tengok seorang lelaki. Ra'aitu, aku nampak. Rajulan, seorang lelaki. Aku nampak seorang lelaki. Tapi kalau kita nak nafi, kita kata ma ra'aitu ahadan. Aku tak nampak seorang pun. Jadi ahad ni digunakan dalam sirah nafi. Banyak digunakan dalam sirah nafi. Ma ra'aitu ahadan. Mal taqaitu bi ahadin. Aku tak jumpa seorang pun. Aku jalan, aku jumpa dia. Iltaqaitu bihi fit tariq. Aku jalan, aku jumpa dia. Tapi kalau kita kata tak jumpa siapa pun, kita kata mal taqaitu bi ahadin. Aku tak jumpa seorang pun. Jadi bila nama kata ahad ini pastinya satu-satunya. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menggunakan ahad. Jadi sebahagian ulama sebut kita panggil Allah dengan al-ahad. Allahu ahad. Kita boleh doa, ya ahad, wahai satu-satunya Tuhan. Kita tak panggil ya wahid. Sebab wahid maksudnya sekadar satu, maksudnya tak kuat. Baik, selain daripada itu, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Tuhan yang Esa. Semalam saya cerita sikit kat Tentok Kong bab agama ni. Agama ni asalnya dia ada dua madrasah. Satu madrasah, ada orang dia percaya bahawa adanya Tuhan. Orang putih panggil theism. Satu lagi aliran, mereka percaya tak adanya Tuhan, atheism. Atheist dia tak percaya ada Tuhan. Tapi yang lain tu theism ni yang percaya adanya Tuhan. Ijma' manusia dia percaya adanya Tuhan. Melainkan orang yang menafikan naluri dia. Semua manusia, semua budaya percaya ada Tuhan. Ijma' semua budaya. Orang asli lautan percaya ada Tuhan. Orang yang belajar tinggi percaya ada Tuhan. Orang yang duduk tengah laut percaya ada Tuhan. Orang yang dia tak pernah jumpa dengan orang lain, dia naik kapal terbang, dia terjatuh, dia jadi Tarzan, seorang-seorang dia. Dia pun tanya naluri dia, dia tahu ada Tuhan. Itu ijma' naluri manusia. Melainkan orang yang menafikan naluri dia, dia kata tak ada Tuhan. Jadi itu yang jadi ateis. Dia menafikan naluri dia, dia menafikan jiwa dia sendiri. Baik, itu satu. Aliran-aliran yang percaya adanya Tuhan, mereka berbeza pandangan. Tuhan ni satu ke banyak? Berapa banyak Tuhan sebenarnya? Jadi
Sebahagian agama, mereka percaya yang Tuhan ni banyak. Orang putih panggil politism. Agama yang percaya ada banyak Tuhan. Ada orang percaya yang Tuhan ni sebenarnya dua. Nur dengan zulumat. Cahaya dengan kegelapan. Struggle. Ada Tuhan baik dengan Tuhan jahat. Sentiasa struggle. Sebab apa mereka percaya begitu? Mereka kata bila kita ditimpa mudarat ni, maksudnya Tuhan yang jahat tu berkuasa. Bila kita ditimpa manfaat ni, Tuhan yang baik berkuasa. Mereka ni ingat Tuhan macam mereka. Di dunia ini, kuasa jahat bergaduh dengan kuasa baik. Kadang-kadang kita bagi nama kuasa jahat lah. Kan masa Perang Dunia Kedua kan, geng-geng Jepun, China semua orang bagi nama kuasa jahat lah. Geng-geng yang komunis kuasa jahat, geng-geng kapitalis ni dianggap kuasa baik. Orang anggap lah. Tapi yang penting mereka anggap sama juga macam Tuhan. Ada satu kuasa jahat, ada satu kuasa baik. Jadi pada dia dua Tuhan. Sebahagian orang dia anggap Tuhan ni banyak. Agama Hindu antara agama yang dia sembah, tak ada benda yang dia tak sembah. Adalah benda dia tak sembah, tapi yang dia sembah lagi banyak pada dia tak sembah. Banyak sangat dia sembah. Politism, banyak Tuhan. Begitu juga masyarakat kadang-kadang orang asli apa semua kan, dia sembah banyak Tuhan. Dia sembah dewa tu, dia sembah dewa ni, dia nak kaya, dia jumpa dewa tu, dia nak selamat, dia jumpa dewa ni, dia rasa tak tenteram, dia bagi makan kat dewa ni, dia banyak. Jadi, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah, Tuhan yang Esa, ini menafikan semua agama lain. Menafikan semua Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Nama Tuhan ni digunakan untuk Allah dan digunakan untuk orang lain. Rabb. Sebab itu Yusuf kata, a'arbabun mutafarriqun khairum minallah. Adakah banyak Tuhan tu lagi bagus daripada Allah? Jadi dinamakan juga nama Tuhan. Tetapi bila kita baca qul huwallahu ahad, maksudnya menafikan kewujudan sebenar mana-mana penguasa alam melainkan Allah. Jadi ini kekuatan surah ini, menceritakan bahawa Allahu ahad. Allah satu-satunya Tuhan. Jadi menafikan semua agama-agama lain selain daripada Islam. Allahus samad. Allah adalah tempat bergantung harap. Maksudnya makhluk ini dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita kata Allah tempat bergantung, maksudnya pertama sekali kita kena kata yang Allah tahu semua benda. Sifat tempat bergantung itu dia mesti tahu. Kalau dia tak tahu, kita tak boleh bergantung pada dia. Kita sakit kan, kita bergantung pada doktor. Sebab apa? Kita yakin yang dia tahu sakit kita. Kita kena kacau jin, kita bergantung pada bomoh. Sebab apa? Sebab kita kata bomoh ni tahu masalah aku. Kita miskin, kita bergantung dengan orang kaya. Sebab kita tahu dia ni boleh bagi selesai masalah aku. Jadi, bila kita kata Allah adalah tempat pergantungan mutlak, maksudnya apa sahaja masalah, mutlak, tak diikat dengan apa-apa. Allah tempat bergantung, maknanya kita kena kata Allah ada ilmu berkaitan dengan semua benda. Tuan-tuan, sebab tu kita kata surah Al-Ikhlas ni, dia 1/3 Al-Quran. Jadi bila kita kata samad, maksudnya apa? Kita mengiktiraf ilmu Allah. Kita tak bergantung kepada zat yang tak tahu. Dia tak tahu, kita tak bergantung kat dia. Tapi kita bergantung kepada zat yang tahu. Bila kata as-samad, maksudnya tempat pergantungan yang sepenuhnya. Jadi kita mengiktiraf ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kata as-samad, tempat bergantung harap, kita juga mengiktiraf bahawa Allah adalah Halim. Tuhan yang dia bagi kepada orang semua. Dia bagi kepada hilm wal karam, kelembutan dan juga pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tak minta kepada yang tak pemurah. Kan? Tuan-tuan, kita nak minta, dia mesti ada dua syarat dia. Tempat kita nak minta tu. Satu, dia tu boleh bagi. Dan yang kedua, dia nak bagi. Apa sahaja. Kita nak minta duit, kita cari orang yang dia kena ada dua syarat ni. Satu, dia mampu nak bagi kat kita duit tu. Kita tak minta tolong kat orang tak mampu. Tak ada duit, jumpa orang lagi miskin pada kita gaji okey juga, jumpa orang lagi teruk pada kita tolong bagi duit aku. Dia tu kata aku sendiri nak makan pun tak cukup, hang lagi kaya pada aku, hang minta kat aku. Tak kena. Dia lagi miskin pada kita. Jadi dia mesti mampu. Tempat meminta dia mesti mampu. Kita nak minta nasihat kat orang, jumpa orang yang dia tak pernah semayang dalam hidup dia. Kita kata macam mana nak bagi hati aku istiqamah? Dia kata hang gila, aku semayang pun tak pernah, hang nak istiqamah hang tanya aku. Tak kena. Dia tak mampu.
Itu satu. Bila tempat bergantung, dia mesti mampu. Dan yang kedua, dia mesti nak bagi. Kita tak minta pada orang yang tak mau bagi. Ada satu orang kaya, orang kampung contohnya. Orang semua tahu dia ni kaya. Dan orang semua tahu dia ni memang kedekut tak hidung masin. Dia tak pernah bagi ke orang. Sejarah zaman berzaman, dia memang kedekut. Kita tak pergi minta kat dia. Walaupun dia mampu. Sebab apa? Sebab dia kedekut. Nak buat apa minta kat dia? Dia mampu tapi dia tak mau tolong. Sebab tu orang aksiden depan hospital swasta. Dia tak masuk hospital swasta. Dia tunggu ambulans hospital kerajaan main juga. Dia tahu dalam tu orang boleh tolong dia. Orang mampu. Dia tahu doktor dalam tu boleh selamatkan dia. Tapi dia juga tahu mereka tak mau selamatkan dia. Jadi dia tak pi. Aksiden depan hospital. Dia tak masuk punya. Dia tunggu. Setengah jam lagi ambulans sampai baru dia naik. Sebab apa? Sebab bila kata tempat bergantung hajat, dia kena ada dua syarat. Mampu dan juga dia menolong. Jadi bila kita kata Allahus Samad, Allah mampu untuk menyelesaikan masalah. Dan juga Allah menyelesaikan masalah. Jadi itu bila kita katakan As-Samad. Maksud yang kedua, Allah juga adalah zat yang berdiri dengan sendirinya. Allah tak perlu kepada bantuan. Jadi sebab itu bila kita bacakan Allahus Samad, Allah berdiri dengan sendirinya. Maksudnya apa? Allah ini kaya. Kaya ni tak perlu bantuan. Sebab tu antara doa yang Nabi ajar kita baca doa Allahumma inni as'alukal ghina. Ada 4 benda yang Nabi minta doa kan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqah wal afaf wal ghina. 4 benda ni. Tentu 4 benda ni selamat kita di dunia. 4 benda ni kita dapat, dunia tak ada masalah. Apa dia? Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon petunjuk. Petunjuk ni maksud dia tak bagi kita sesat lah. Kita nak sesat, Allah selamatkan kita. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqah. Dan juga taqwa. Ada petunjuk, tak ada taqwa, tak guna juga. Dia tahu dia boleh syarah. Rasuah haram, tak boleh dimakan. Dosa dia macam ni, dosa dia besar. Lepas tu dia sebat juga. Itu tak guna juga. Jadi, tuqah, taqwa. Dia tahu benda haram, itu huda. Dan ada taqwa yang menyelamatkan dia. Dan yang ketiga, wal afaf. Afaf ni perempuan kalau dia suci, dia bukan setakat suci, dia tak pergi tempat yang buruk, dia ni duduk dalam keadaan yang terpelihara. Orang panggil dia afifah. Dia terpelihara, terjaga. Jadi kita minta juga kepada Allah al-afaf. Afaf ni pemeliharaan. Taqwa dia kuat dah, tapi tiap-tiap hari orang hidang depan dia duit. Dia tengok duit macam kita tengok nasi. Lama-lama takwa pun boleh hilang juga. Jadi dia kena ada benda ketiga. Petunjuk, takwa dan juga afaf. Pemeliharaan. Dia dipelihara oleh Allah. Apa lagi yang keempat? Yang keempat adalah al-ghina. Ghina maksudnya kaya. Allahu Akbar. Kaya ni bukan maksudnya harta dia banyak. Kaya maksudnya dia tak perlu kat orang lain. Dia tak merayu kat orang lain. Ada 4 benda ni, dunia kita bahagia. Kita dapat petunjuk ilmu yang benar. Kita dapat taqwa, jauh daripada dosa. Kita dapat afaf, kita dipelihara. Dan juga kita dapat ghina, kaya, tak perlu kepada orang lain. Jadi Allah bersifat kaya. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah maha kaya dan Allah maha terpuji. Jadi begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kata Allah tidak bergantung harap, maksudnya kita menafikan Allah ini makan dan minum. Allah tak perlu kepada orang lain. La yut'imu wa la yut'am. Allah tak yut'im wa la yut'am, tak menerima makanan dan tak makan. Tak dibagi makan kepada dia. Jadi Allah tak perlu kepada makanan dan juga minuman. Sedangkan Allah yang memberi rezeki. Sebab itu dalam apabila diceritakan kamu tak boleh membunuh, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kamu jangan bunuh anak kamu kerana takutkan miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah kata kami yang bagi rezeki kepada kamu dan juga kepada mereka. Jadi Allah tidak perlu kepada rezeki. Allah yang memberi rezeki kepada makhluk, itu juga dinamakan As-Samad. Tuhan yang berdiri dengan sendirinya, tidak perlu kepada bantuan makhluk. Saya ingat kita berhenti setakat ni dulu lah. Yang lepas ni kita baca lam yalid walam yulad. Kita baca sikit ringkasan. Lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, tidak dilahirkan. Kita kalau asalnya kita kata, kita mula dengan apa? Tidak dilahirkan, kemudian baru tidak
melahirkan kan. Kita mula dengan tidak dilahirkan, baru tidak melahirkan. Urutan dia lah. Orang mesti dilahirkan dahulu, baru dia melahirkan. Tapi dalam ayat ni Allah sebut lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, dan juga tidak melahirkan. Maksudnya apa? Kenapa Allah mula dengan lam yalid, tidak melahirkan dahulu? Sebab apa? Sebahagian ulama tafsir kata surah ni nak menjawab Kristian dan juga Yahudi. Kristian dengan Yahudi kata Allah melahirkan anak. Kristian ni beza pandangan lah, sebab Allah sebut dua-dua. Sebahagian mereka menganggap Isa ini Allah melahirkan Isa. Sebahagian mereka menganggap tak, Allah tak lahirkan Isa, tapi Allah melantik Isa jadi anak Allah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran lam yattakhidh waladan. Allah tidak mengambil anak. Jadi membantah kedua-duanya. Lam yalid artinya Allah membantah Kristian dan juga Yahudi dan juga musyrik. Tiga-tiga sekali. Satu perkataan je, lam yalid, bantah tiga-tiga. Sebab musyrikin kata malaikat anak perempuan Allah. Kristian kata Isa anak Allah. Yahudi kata Uzair anak Allah. Bila Allah kata lam yalid, membantah ketiga-tiganya. Ini bahasa Al-Quran. Satu perkataan hantam tiga madhab. Walam yulad, dan juga Allah tidak dilahirkan. Sebab apa dilahirkan letak belakang? Sebab tak ada siapa dakwa Allah dilahirkan. Tak ada siapa dakwa, jadi kepentingannya kurang daripada lam yalid. Itu lebih penting. Sebab itu orang dakwa membantah mereka dulu, lepas tu Allah juga tidak dilahirkan sebagai pelengkap. Ataupun nak tunjuk kata sebagaimana Allah tidak dilahirkan, begitu juga Allah tidak melahirkan anak. Dan yang terakhir dalam ayat disebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan juga tidaklah ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayat ni kita buat kuliah khas baru boleh syarah. Ayat ni berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Bukan kuliah khas, kena buat kitab khas untuk syarah ayat ni. Jadi dia panjang cerita dia. Berkaitan dengan sifat Allah, apa yang kita nafikan daripada Allah, apa yang kita nisbahkan. Tapi asalnya ada dalam surah ni. Apa sahaja perbahasan tentang Allah, satu benda kita kena ingat. Allah tak sama dengan makhluk. Tak ada siapa yang sama pada Allah. Tidak pada perbuatan. Allah mengazab, makhluk mengazab. Azab tak sama. Allah bagi rahmat, makhluk juga bagi pertolongan, tak sama. Allah bagi rezeki, makhluk juga bagi makan pada sebahagian yang lain, tak sama. Allah berkuasa, ada orang dia kuasa kerajaan tertentu, tak sama. Tidak pada perbuatan. Tidak juga pada zatullah. Zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Macam Kristian kata, Nabi, engkau kata Allah satu, engkau pun satu, sama. Zat tak sama. Tidak juga pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar. Kita juga mendengar, pendengaran tak sama. Allah Maha melihat. Makhluk juga melihat, penglihatan tak sama. Allah Maha mengetahui, makhluk juga tahu benda, pengetahuan itu tidak sama. Sifat-sifat ni, dan juga tidak pada sifat-sifat yang lain yang disebut dalam Al-Quran. Bila Allah sebut tentang sifat tangan, isbatkan sifat tangan, tak sama dengan tangan makhluk. Habis itu tangan tu macam mana? Kita tak tahu. Para salaf mereka isbatkan tangan bagi Allah. Dan mereka isbatkan Allah menciptakan Adam dengan tangan Allah. Macam mana cipta, kita tak tahu. Tangan tu macam mana, kita tak tahu. Sebab itu sebahagian ulama' madhab Asy'ari dan sebagainya, mereka tidak membahaskan bab ni. Mereka kata, bila diguna perkataan tangan dalam Al-Quran, maksudnya kuasa. Jadi, mereka tidak membahaskan maksud literal perkataan tangan ni. Mereka tak bahas langsung. Sebahagian mereka takwilkan dia. Tapi dalam keadaan tak boleh hilangkan ayat yang Allah sebut. Allah dah sebut, kita kena sebut. Maksudnya, kita tak faham. Tafwid, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting Allah tak sama dengan makhluk. Jadi, tak sama pada zat Allah, tak sama pada perbuatan Allah, tak sama pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya berkaitan dengan surah ini. Ini disebutkan oleh Imam Ar-Razi. Baik, ayat ni kita tengok daripada sudut ni. Bila Allah kata qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Tuhan yang satu. Artinya apa? Menafikan semua agama yang menyembah dua Tuhan.
Menafikan agama yang menganggap ada dua kekuatan, nur dan cahaya dan kegelapan. Menafikan Nasrani yang kata ada 3 Tuhan. Menafikan musyrikin yang kata ada banyak Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Allahu Ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Yang kedua, bila kita kata Allahus samad, ini menafikan orang yang menjadikan makhluk sebagai tempat bergantung selain daripada Allah. Jadi ayat first tu menafikan agama lain, ayat kedua menafikan orang-orang yang bergantung harap kepada selain Allah. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini menafikan Yahudi dan Nasrani dan juga macam kita sebut tadi, musyrikin yang menganggap Allah ada anak. Dan yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak sama dengan makhluk. Ini menafikan orang yang menganggap Allah sama macam makhluk, musyabbihah, mujassimah dan sebagainya, yang mana mereka kata Allah bersifat dengan sifat makhluk. Jadi ayat ni, subhanallah, nafikan semua jenis syirik, isbatkan Allah dan nafikan semua jenis syirik. Menafikan agama yang sesat, menafikan orang yang melakukan syirik kecil-kecil, dia bergantung pada tangkai, bomoh dan sebagainya. Menafikan orang yang menganggap Allah ada anak, dan juga menafikan orang yang menyamakan antara Allah dan juga makhluk. Saya ingat kita berhenti setakat ni dulu untuk hari ni. Lama sikit sejam 11 minit. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ambil sedikit sebanyak manfaat daripada surah Al-Ikhlas. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.